John Wayne Gacy adalah seorang pembunuh dan peliwat bersiri di Amerika yang membunuh 33 orang lelaki muda di Cook County, Illinois dan menanam sebilangan mayat di bawah rumahnya, selain membuang mayat-mayat mangsanya ke dalam sungai Des Plaines. Dia juga dikenali sebagai The Killer Clown of Chicago. Gacy mempunyai zaman kanak-kanak yang kelam kerana sering didera oleh ayahnya yang seorang alkoholik. Gacy juga mempunyai masalah untuk mengenal pasti seksualitinya ketika membesar. John Wayne Gacy dilahirkan pada 17 Mac 1942 di Chicago, Illinois. Gacy dan adik-beradik perempuannya membesar dengan ayah mereka yang sangat tegas dan sering memukul anak-anaknya jika merasakan anak-anaknya berkelakuan buruk. Saudara perempuan Gacy yang bernama Karen pernah mengatakan bahawa mereka belajar untuk tabahkan diri apabila dipukul, dan Gacy tidak akan menangis ketika dipukuli oleh ayah mereka. Kerana itu, Gacy cenderung rapat dengan ibunya. Gacy bekerja sebagai seorang pengurus rantaian makanan segera pada tahun 1960-an dan menjadi seorang kontraktor bangunan. Dia juga aktif dalam bidang politik sekitar tahun 1970-an. Gacy sangat disenangi oleh orang-orang sekelilingnya. Gacy berkahwin pada tahun 1964 dan selepas itu kehidupan yang dimiliki oleh Gacy nampak seolah-olah sempurna. Dia menjadi ayah kepada 2 orang anak perempuannya dan memperolehi wang pendapatan yang lumayan secara konsisten. Namun kesempurnaan itu tidak kekal lama apabila Gacy bercerai pada tahun 1969. Semuanya gara-gara Gacy telah terlibat dengan satu kes penderaan seksual yang mengakibatkan dirinya dipenjara. Gacy kemudian berkahwin buat kali kedua pada tahun 1972, tetapi bercerai juga pada 4 tahun kemudiannya. Penceraian Gacy pada kali ini adalah disebabkan pengakuan Gacy sendiri kepada isterinya yang mengatakan dia adalah seorang biseksual. Gacy adalah seorang ahli kelab badut Jolly Joker di kawasan Chicago. Dia sering melakukan persembahan dalam pakaian badut di parti kanak-kanak, acara pengumpulan dana dan pelbagai acara lain. Gacy kadang-kadang berpakaian seperti badut yang dikenali sebagai Pogo the Clown atau Patches the Clown. Gacy kadang-kadang menarik perhatian mangsanya dengan menjanjikan pekerjaan atau beberapa cara lain. Dia kemudian akan menahan mangsanya, memperlakukan mereka secara seksual, menyiksa dan akhirnya mencekik atau menjerut leher mereka sehingga mati. Semasa dipenjarakan di pusat pemulihan Maynard, Gacy mengambil bidang seni lukis. Lukisannya ditunjukkan kepada orang ramai melalui pameran di sebuah galeri di Chicago. Ada di antara lukisannya dibeli oleh ahli keluarga mangsa hanya untuk dibakar bagi menunjukkan protes dan rasa sedih mereka. Terdapat kebimbangan bahawa Gacy mungkin bertanggungjawab terhadap kematian orang lain yang dikategorikan dalam senarai orang hilang kerana mayat mereka masih belum dijumpai di Chicago. Pejabat Sheriff Cook County telah mendesak untuk mencari bangunan apartmen Chicago di mana Gacy pernah bekerja sebagai seorang pekerja penyelenggaraan. Pihak berkuasa Cook County juga menggunakan bukti DNA untuk cuba mengenal pasti 6 orang lagi mangsa Gacy. Pada tahun 1968, Gacy telah disabitkan dengan serangan seksual terhadap 2 orang remaja lelaki. Hakim pun memberikan hukuman penjara 10 tahun terhadap Gacy. Namun dia dibebaskan dengan pengawasan dari pihak polis pada musim panas tahun 1970. Tetapi Gacy sekali lagi ditangkap pada tahun berikutnya selepas seorang remaja lelaki menuduh Gacy atas serangan seksual. Tuduhan itu digugurkan apabila remaja lelaki tersebut tidak dapat hadir ke mahkamah semasa perbicaraan.
Pada 11 Disember 1978, seorang remaja lelaki bernama Robert Peace berumur 15 tahun telah dilaporkan hilang. Pihak polis mendapat laporan bahawa remaja lelaki tersebut terakhir kali dilihat oleh ibunya di kedai tempat dia bekerja sebelum dia pergi untuk bertemu dengan Gacy bagi membincangkan hal pekerjaan. Pada 21 Disember tahun yang sama, pihak polis pun menggeledah rumah Gacy di Norwood Park Township, Illinois dan kemudian membongkarkan bukti penglibatannya dalam banyak perbuatan jenayah yang mengerikan termasuklah pembunuhan. Kerana pihak polis telah menjumpai banyak rangka manusia yang tertanam di bawah rumahnya. Pihak polis kemudian mendapati bahawa Gacy telah melakukan pembunuhan sejak tahun 1972 lagi. Mangsa terawal sekali yang dibunuh oleh Gacy adalah Timothy McCoy yang saat itu berusia 16 tahun. Timothy adalah seorang remaja lelaki yang diajak oleh Gacy untuk bermalam di rumahnya setelah Gacy meyakinkan remaja tersebut untuk memberikannya pekerjaan dan membantunya. Pembunuhan yang berlaku di rumah Gacy itu awalnya berpunca daripada salah faham. Gacy telah menikam Timothy bertubi-tubi pada bahagian dada selepas menyangka remaja lelaki itu berniat untuk mencederakannya. Hakikat sebenar, pisau yang dipegang oleh Timothy ketika itu hanya digunakannya untuk memotong bacon kerana Timothy sedang menyiapkan sarapan di dapur. Namun yang menjadi kesilapan Timothy adalah membawa pisau itu ke dalam bilik tidur untuk mengejutkan Gacy daripada Lena yang menyebabkan Gacy salah faham dan menyangka bahawa Timothy ingin mencederakannya. Selepas pembunuhan tersebut, mulalah timbul kegairahan Gacy untuk membunuh. Perbicaraan kes mula dijalankan pada 6 Februari 1980 dengan Gacy menghadapi 33 pertuduhan membunuh. Meskipun Gacy mengaku bersalah, berlaku sedikit perdebatan dalam mahkamah untuk menentukan sama ada dia waras atau sebaliknya kerana pihak pembelaan mendakwa Gacy ketika itu menghidap penyakit kecelaruan identiti. Bagaimanapun, pada akhirnya mahkamah memihak kepada pihak pendakwaan. Gacy didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman mati. Gacy meninggal dunia akibat hukuman suntikan maut pada 10 Mei 1994. Otak Gacy kemudian diambil oleh seorang doktor bernama Helen Morrison untuk dijadikan sebagai bahan kajian. Sekian cerita kali ini. See you guys on my next video dan jangan lupa subscribe.